Assalamualaikum, hai. So untuk hari ini saya akan sambung dengan tutorial berkaitan dengan perisian Adobe XD, di mana hari ini kita akan buat beberapa tutorial. Pertama yang berkaitan dengan accordion, okay, yang kedua tab panel, dan yang ketiga adalah macam mana kita nak install Anima, okay, dan membolehkan kita untuk apply embedding maps dan juga YouTube video. Kalau ikutkan sebelum ni kita dah belajar beberapa perkara fungsi-fungsi di dalam Adobe XD, antaranya cara untuk kita apply drop down menu, okay. Selain daripada itu kita belajar bagaimana nak buat pop-up, okay, pop-up model, and then bagaimana kita nak apply slider, okay, bagaimana kita nak buat link kepada social platform, okay, link to hyperlink, okay, and then link to anchor. So ada beberapa tutorial yang kita dah buat dan jalankan di dalam kelas sebelum ni. Jadi untuk hari ni kita akan buat beberapa tutorial, dan ini adalah salah satu contoh tutorial yang kita akan buat pada hari inilah, okay, yang saya dah sediakan sebelum ni. Okay, so ini yang kita panggil sebagai accordion, okay. So ini adalah contoh accordion, okay. Basically kita akan jadikan penggunaan accordion ini sebenarnya sesuai untuk let's say kita nak buat FAQ, okay, di dalam website. So kita boleh apply accordion, okay. So tanpa membuang masa, so kita start dengan tutorial yang pertama, which is kita akan buat accordion. Okay, so kita dah pun create kan, okay, ada 3 soalan di sini dan ada icon plus, okay. Tujuannya adalah untuk kita nampak ada efek bila accordions tu, setiap satu soalan tu kita klik, so dia akan collapse ke bawah dan akan keluar konten. Okay, so that's why kita letak icon plus. Okay, basically dia ada banyak style untuk buat accordion, tak semestinya macam ni, tapi sometimes ada juga buat arrow dan sebagainya. So ikut kepada kreativiti masing-masing. Okay, so apa seterusnya yang kita kena buat adalah untuk kita jadikan dia komponen. Okay, so kita akan apply dia sebagai komponen. Okay, so setiap satu ni saya akan select, okay, dan saya akan make it as a component. Okay, so click choose make component, or you can use Ctrl K. So setiap satu ni saya akan jadikan komponen yang berbeza lah. Okay, so yang ni saya akan tukar dia kepada komponen, make komponen. So yang ni make komponen. Okay, so kita dah dapat 3 komponen di sini. Okay, saya dah dapat 3 komponen di sini. Okay, jadi seterusnya adalah untuk kita untuk kita apply. Okay, contoh di sini. Okay, saya akan apply fungsi di mana kita akan jadikan, okay, setiap satu ni, okay, bila kita klik, okay, dia akan link kepada artboard yang berbeza. Okay, sebab kita tak boleh buat dalam artboard yang sama, sebab setiap satu artboard tu kita akan keluarkan konten dia. Maksud saya di sini, okay, okay, contoh di sini okay, bila saya klik button ni, so dia akan keluar, okay, konten, okay, so dia akan collapse, okay, dan akan keluar konten untuk soalan yang pertama. Okay, bila saya klik pada soalan yang kedua, okay, so dia akan keluar konten untuk soalan yang kedua, dan bila saya klik pada soalan yang ketiga, so dia akan keluar konten untuk soalan yang ketiga. Okay, alright. So setiap satu ni saya akan menggunakan artboard yang berbeza. So setiap artboard tu dia mewakili, okay, setiap artboard dia mewakili konten untuk satu soalan saja. Okay, setiap satu konten tu dia mewakili jawapan untuk setiap soalan. Okay, so that's why saya buat dengan menggunakan artboard yang berbeza. Okay, so saya harap korang faham lah.
Okey, jadi tadi saya dah tunjukkan contoh konten yang kita akan buat. Okey, so saya akan tunjukkan semula macam mana untuk create that kind of artboard, okey, yang mewakili konten ataupun jawapan kepada setiap soalan. Okey, jadi kita akan create satu artboard yang baru. Okey, pergi kepada design mode. Okey, pilih artboard. Alright, so di sini rename. Okey, accordion collapse 1. Okay, so yang ni adalah accordion collapse 1. Okay, delete first. Okay, so untuk accordion collapse 1, okay, untuk accordion collapse 1 sama juga, kita akan copy daripada sini. Okay, dan kita akan paste. Okay, so jangan risau dia akan paste pada posisi yang sama. Okay, dia akan paste in place. Okey, seterusnya kita akan masukkan untuk accordion collapse 1, kita akan masukkan jawapan untuk soalan yang pertama di sini. Jadi yang ni kita akan turunkan sedikit ke bawah untuk letak ruang untuk kita letak jawapan tadi. Okey, so jawapan tu, okey, saya akan copy daripada sini ataupun you boleh gunakan your own content. Okey, so saya akan letak jawapan tu di sini. Okay, dan saya akan kurangkan sedikit teks. Okay, dan saya akan turunkan sikit. So yang ni adalah soalan yang pertama. Okay, alright, so kita akan buat untuk soalan jawapan untuk soalan yang kedua. Jadi untuk mudah, saya akan duplicate terlebih dahulu. Saya akan duplicate saja, dan yang ni saya akan kita hanya perlukan 3 saja accordion collapse. So yang ni saya akan rename. Okay, collapse 2, dan yang ni saya akan rename collapse 3. Okay, so setiap satu ni kita akan ubahlah kontennya. Okay, jadi untuk yang accordion collapse tu, saya akan naikkan semula yang ni ke atas. Dan kita akan letak di ruangan bawah ni ya. Okay, so kita akan paste di sini. Okey, so saya akan turunkan. Okey, saya akan turunkan soalan ni ke bawah. Okey, turunkan ke bawah. Okey, okey, lebih kurang macam tu. Okey, so ini, alright, so lebih kurang macam ni. And then kita akan buat benda yang sama. Okey, untuk yang ketiga. Jadi cut this one, and then tarik yang ni ke atas. Okey, dan kita akan paste jawapan tu di bahagian atas. Okey, paste jawapan tu di bahagian paling bawah ya. Yang ni adalah jawapan untuk soalan yang ketiga. Okey, alright, so kita dah ada jawapan bagi setiap soalan. Okey, jawapan bagi setiap soalan. So I think you all boleh faham lah. Okey, accordion collapse 1 adalah untuk jawapan bagi soalan yang pertama. So saya buat satu artboard yang berbeza, dan untuk soalan yang kedua dah ada jawapannya. So kita akan buat pada artboard yang seterusnya which is nama artboard tu accordion collapse 2, dan yang last adalah accordion collapse 3 adalah untuk jawapan konten bagi jawapan bagi soalan yang ketiga. Okey, so kita dah ada jawapan. Jadi seterusnya adalah untuk kita linkkan button. Okey, setiap soalan ni, bila kita klik dia akan keluar ataupun dia akan link kepada artboard yang bersesuaian dengan jawapan dia lah. Jadi untuk kita linkkan ataupun untuk kita buat navigation ataupun untuk kita linkkan button kepada artboard yang berbeza-beza, jadi kita akan buat fungsinya di bahagian prototype mode. Jadi untuk kita apply fungsi,
Okay. So kita akan klik di sini. Okay. Dan kita akan pilih artboard yang kita nak linkkan. Okay, so saya akan link kepada accordion yang pertama untuk soalan yang pertama. So yang ni kita akan linkkan kepada accordion collapse 2. Okay, so yang ni menjawab kepada soalan yang kedua. Dan yang ni kita akan linkkan kepada accordion collapse 3. Okay, so kita lihat. Okay, so dia akan keluar jawapan bagi setiap soalan yang kita dah letak di situ. Okay, so ini akan keluar jawapan bagi setiap soalan. Okay, so dia akan collapse. Cumanya kita tukar sedikit design di sini. So kita akan tukar yang ni, design dia bila kita collapse dia akan tukar kepada minus icon minus. Jadi kita akan adjust di mana? Go to design. Di sini double click, dan kita delete. Alright. Sama juga di sini, sebab dia akan keluar content, jadi design untuk icon di sini saya akan tukar kepada minus. Sama juga di sini. Saya akan tukar kepada minus. Jadi bila kita buat collapse, so bila kita buat collapse, alright, bila kita klik, di collapse dia akan tukar kepada minus. Alright, so itu adalah cara yang paling mudah lah untuk kita buat accordion. Dan satu lagi, kita akan letak fungsi. Let's say kita nak yang ni, bila kita klik dia akan back kepada default accordion. So dia akan tutup kembali. Dia akan tertutup kembali. So caranya adalah kita pergi kepada prototype mode. Dan kita akan linkkan this one. Kita akan linkkan balik kepada artboard accordion new. So ini kita akan linkkan kepada accordion new. Sama juga untuk yang ni. This one kita akan linkkan yang ni kepada accordion new. And then untuk untuk yang ni kita akan linkkan kepada accordion new. So alright, bila kita buka dan kita tutup kembali dia akan back balik kepada design yang asal. Cumanya kat sini dia agak terlari sedikit kalau kita lihat di sini. So kita kena adjust kat sini lah. Nampak tak, dia macam terjatuh sedikit. So kita kena adjust. Kalau di sini pun sama juga, kita kena adjust sikit. Yang ni dah cantik lah. Yang ni dia macam ke bawah sedikit. So kita kena adjust dari segi dia punya kedudukan dia sikit. So kita kena buat adjustment sedikit. Alright. Back to design mode. Design mode. Dan saya akan buat adjustment sikit untuk kat sini. Naikkan sikit ke atas. Dan untuk yang ini saya akan naik sikit ke atas. So kita check balik kedudukan dia cantik ke tak. Alright. So untuk yang untuk yang ni, yang ketiga ni, kita kena naikkan sikit ke atas. Yang ni pun sama juga. So back balik ke accordion new. This one, accordion new. Check balik.
Okay, yang ni nampak tak dia ada gerak sikit ni, so kita kena adjust sikit. Okay, jadi sorry, untuk okay. Okay, so kita check balik. Okay, so kedudukan dia dah cantik yang ni. Okay, okay, yang ni kita kena naikkan sedikit. Okay, so kita adjust dekat, oh my god, okay, kita kena adjust dekat sini. Okay, naikkan sikit sampailah kita dapat design yang betul-betul posisinya menjadilah. Okay, ni dah okey dah. Okay, okay, so sikit lagi kita naikkan ni. Okay, so kita kena buat adjustment sedikit lah untuk accordion collapse tu ni supaya posisi dia nampak lebih cantik. Okay, kalau ikutkan di sini tadi, okay, bila saya preview okay, bila saya klik yang ni, okay, kita nampak kedudukan how to install Adobe XD tu dia agak ke bawah sikit jadi kat sini kita kena naikkan sikit lagi. Okay, kita kena naikkan sikit lagi. Okay, dan kita cuba tengok balik sekali lagi. Okay, yang ni dah cantik. Yang ni dia lari sikit. Yang ni dah okey, cuma yang ni saja. Jadi dekat sini. Okay. Okay, sikit lagi. Okay, sikit lagi. So kita kena naikkan sikit lagi. Okay. Okay, so barulah kita nampak how to install Adobe XD tu dia kekal pada tempat yang sama Okay, baru nice. Okay, so ini adalah contoh untuk kita buat accordion paling simple tanpa memerlukan complexity in terms of kita nak apply komponen dan sebagainya, so lebih mudah untuk ibu faham lah. Okay, seterusnya kita akan buat tab panel. Okay, so diharapkan pelajar-pelajar boleh faham macam mana untuk create accordion. Okay, jadi kita boleh lihat di sini setiap satu button, okay, setiap satu komponen, okay, dia link kepada accordion artboard yang berbeza. So setiap satu artboard tu adalah mewakili accordion collapse. Okay, maksudnya konten bagi konten jawapan bagi setiap soalan. Okay, so you boleh lihat di sini yang ni dia akan link kepada dia akan link kepada artboard yang beza lah. Okay, yang ni dia akan link kepada artboard yang seterusnya. Okay, so kita akan buat tutorial yang seterusnya, which is kita akan buat tab panel. Okay, kurang macam ni. Alright, sebenarnya sama saja, kita boleh menggunakan konsep seperti mana kita buat accordion tadi. So this is the next tutorial yang saya akan tunjukkan kepada korang. Okay, untuk kita buat tab panel, sebenarnya konsep lebih kurang sama saja. Apa yang kita perlukan adalah 3 artboard. Okay, so setiap satu button dia akan link kepada artboard yang berbeza. Okay, so di sini saya dah sediakan 3 artboard. Kalau dilihat di sini, ada 3 artboard. So artboard yang pertama adalah untuk tab yang pertama. So ini adalah artboard
untuk tab yang pertama dan ada content, okay, untuk mewakili tab yang pertama. So ini adalah mewakili tab yang kedua dan ini adalah gambar yang mewakili tab yang kedua. Okay. So ini adalah tab yang ketiga, okay. Artboard untuk tab yang ketiga dan ini adalah content ataupun image yang mewakili tab yang ketiga. Okay. Jadi di sini apa yang penting adalah untuk kita faham dulu, okay, penggunaan komponen, okay, dan penggunaan fungsi di ruangan prototype mode. Okay, macam mana you nak connect ataupun linkkan setiap satu komponen ataupun setiap satu item tu dengan artboard yang betul. Okay, contohnya untuk artboard yang pertama ni, okay, right, kat sini sebenarnya saya dah sediakan, tapi sebenarnya kita boleh buat satu artboard yang baru supaya you lebih faham lah. Okay, so saya akan buat satu artboard yang baru di sini. Okay, so yang ni, so yang ni adalah artboard untuk kita buat tutorial yang seterusnya, which is tab panel. Okay, kat sini saya akan buat okay, untuk tab 1. Okay, dan saya akan create design untuk tab yang pertama. Okay. Right. So saya akan warnakan dengan warna ini. So kita dah ada 3 tab dan kita akan buat dia punya ruangan untuk keluarkan konten di bahagian tengah ni . Okay. Dan saya akan besar. Okay. So saya akan besarkan design dia. Okay, so yang ni pun saya akan besarkan design dia lah. Alright, setiap satu button ni, okay, ni delete dulu. Okay, so kita akan buat, okay, ada 3 button. Okay. Okay, so ada 3 button dan kita akan buat tajuk untuk setiap button tu. Okay, so kita letak untuk tab yang pertama. Okay, saya akan letak untuk tab yang kedua. Dan saya akan letak untuk tab yang ketiga. Okay, so kita just rename sajalah. Okay, sama juga yang ni. Kita akan rename saja. Okay, so setiap satu ni kita dah buat tab 1, tab 2 dan tab 3. So yang ni kita akan groupkan. Okay, Ctrl G, Ctrl G, Ctrl G. So senang kalau kita nak apply komponen lah. Okay, so yang ni, okay, kita akan letakkan content, okay, untuk tab yang pertama dulu. Jadi saya akan import satu gambar di tengah. Okay, okay, contoh di sini saya ada satu gambar. Okay, katakan untuk yang pertama ni saya nak masukkan gambar ni. Okay, besar. Okay, untuk yang pertama ni saya nak masukkan gambar ni. Okay, di tengah-tengah ni. Okay. So yang ni adalah content. Okay, bila klik pada tab 1, so dia akan keluar content ni untuk tab yang pertama. Okay, jadi kita akan buat untuk content untuk tab yang kedua. Okay, untuk memudahkan, okay, go back to artboard. Okay, go back to artboard. So kita akan duplicate saja this one. Okay, duplicate sebanyak 2 kali. Jadi yang ni saya akan rename kan. Okay, tab 2 dan yang ni kita akan rename kan jadi tab 3. Okay, so okay, sorry.
So yang ni kita akan ke sinilah supaya mudah sikit untuk kita buat adjustment Jadi ini saya akan tarik ke sini. Okey. Okey, so yang ni kita akan buat adjustment kat sini. Okey. So setiap satu adalah mewakili konten untuk tab yang berbeza. Okey, so kita akan teruskan dengan tutorial yang seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini yang ni adalah konten untuk tab yang pertama Okey. So yang ini kita akan tukar image, okey. Kita dah duplicate, so kita akan dapat konten yang sama. Jadi yang ini adalah tab, okey, konten untuk tab yang kedua, okey. Jadi kita buat dengan menggunakan artboard yang berbeza. So yang ni adalah untuk tab yang ketiga. Jadi yang ni kita just replace image saja. So kita akan cari image yang lain. Okey, contoh di sini saya akan gunakan image ni. Okey, dan yang ni saya akan tukar dengan image yang lain. Okey, contoh saya pakai image yang ni. Alright, so kita dah ada 3 image yang berbeza. So jangan risau tentang size. Okay, bila kita buat replace image, so dia akan menggunakan size box yang sama. Okay, kecuali kalau kita import dia akan menggunakan size bergantung kepada size image asal. Okay, so sekarang ni kita dah ada 3 artboard, okay, untuk buat exercise tab panel. Okay, seterusnya kita terus ke bahagian prototype mode. Okey, sekiranya kita nak tukar dari segi color, okey, untuk setiap tab, kita boleh jadikan dia sebagai komponen, okey. Tapi sekiranya kalau kita tak nak apply apa-apa effect kepada komponen tersebut, tak perlu convert dia kepada komponen pun tak apa. Okay. Alright. So kita akan buat fungsi. Okay. Kita akan linkkan button ni kepada artboard yang bersesuaian. Okay. Jadi kita akan pergi ke bahagian prototype. Klik pada tab 1. Okay. So kita akan pilih okay. Yang ni dia akan ke tab yang pertama Okay. Jom. Okay, so untuk tab 1 kita tak perlu sebab memang tab 1 ni kontennya berada di sini. Okay, so kita akan buat untuk tab yang kedua. Okay, so kita akan linkkan kepada tab yang kedua. Okay, ni sebenarnya adalah nama artboard. Okay, so yang ni dia akan linkkan ke artboard tab 2. Okay, so yang ni kita akan linkkan kepada artboard tab 3. Okay, tab 3. So yang ni dia akan link kepada artboard tab 3. Okay, nama artboard tersebut adalah tab 3. So kita boleh tengok arah arrow tersebut menunjukkan link kepada artboard tersebut. Okay, so kalau untuk tab 2 dia akan ke artboard tab 2 lah. Okay, bila kita klik dia akan ke artboard tab 2. Bila kita klik pada artboard tab 1, okay, sebabkan ini adalah button yang berada pada tab 1, so kita tak perlu nak letak fungsi. Jadi sama juga kita akan apply untuk artboard, okay, daripada artboard tab 2, so kita akan apply function untuk button. Jadi kat sini kita akan linkkan dia kepada tab 1. Okey, tab 2 tak perlu sebab kita dah berada pada artboard tab 2. So untuk tab 3, okey, kita akan linkkan dia kepada tab 3. Okey, sama juga. Okey. Okey. Untuk yang ini, okey, kita akan linkkan dia kepada tab 1. Okey. Untuk yang ni kita akan linkkan dia kepada tab 2. Okey, untuk tab 3 tak perlu sebab kita berada pada artboard tab 3. Okey, jadi tak perlulah. Okey, kita berada pada artboard tab 3. So tak perlu Okey, so kita just letak function pada tab 2 dan tab 1 saja. Okey. So you boleh nampak link antara setiap button ni dia akan link kepada artboard yang bersesuaian lah. Kalau untuk tab 1 dia akan appear content, okay, pada artboard tab
1. Okay. Kalau untuk button tab 2, dia akan link kepada artboard. Okay, tab 2. Alright, so kalau untuk artboard tab 3, so dia akan link kepada artboard tab 3. Okay, so kita lihat sedikit fungsi macam mana. Alright, untuk tab 1, okay, so dia tak appear lah sebab by default dia akan keluar yang ini. So, klik tab 2, dia akan keluar konten yang berada pada tab 2. Klik button tab 3, dia akan keluar konten yang berada di tab 3. Klik tab 1, dia akan keluar pada konten di bahagian tab 1. Okey, begitulah seterusnya. Okey, so setiap satu button dia dah ada fungsi. So inilah dipanggil sebagai tab panel. Okey, konsep lebih kurang sama macam accordion tadi. Okey, dan kita lihat di sini. Okey, setiap satu tab ni, okey, button ni dia dah berfungsi. So itu adalah contoh bagaimana untuk kita apply tab panel di dalam Adobe XD. So diharapkan you all faham lah. So seterusnya saya akan tunjukkan macam mana nak apply ataupun nak install Anima untuk kita apply embedded maps dan juga video. Okay, so seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk kita apply maps dan juga YouTube video menggunakan plugin Anima. Okay, first thing first adalah untuk kita install plugin lah. So cara untuk install plugin, okay, dia ada satu ikon di sini. Okay, so kita perlu klik pada ikon plugin. Okay, klik pada ikon plugin. Alright, so di sini adalah plugins yang saya dah install sebenarnya. Okay, so sekiranya kita nak install buat pertama kali, so you all akan diberi pilihan lah satu screen di mana terdapat pelbagai jenis plugin yang kita boleh install. So sekiranya kita dah ada dan kita nak install yang baru, so kita boleh klik pada tanda plus di sini. Okay, so kat sini sebenarnya dia ada banyak pilihan plugin. Okay, saya tunjukkan contoh di sini. Okay, let's say kalau you tak jumpa Anima, okay, awak boleh type di sinilah Anima. Okay, alright, so ini adalah plugin yang kita akan gunakan lah dalam Adobe XD. Okay, biasanya kita akan gunakan Anima ni untuk kita buat function inputting di dalam input text di dalam form, ataupun kita nak embed maps, okay, daripada Google Maps, ataupun kita nak embed video daripada YouTube video. Okay, so sekiranya you nak gunakan, so you can get that Anima and install in your desktop or in your PC. Okay, so di sini saya dah install, jadi dia akan keluar di sinilah. Okay, so kita akan apply. Okay, first kita akan buat how to embed maps in your Adobe XD. Okay, so first kita akan buat satu artboard yang baru supaya senang sedikit. Okay, jadi kita akan create a new artboard. Okay, alright, so ini adalah artboard yang kita akan buat. Okay, untuk tutorial embed maps. Okay, sorry. Okay, so ini adalah artboard untuk tutorial embed maps. Okay, so untuk embed maps, okay, setelah kita dah install Anima, so dia akan keluar senarai di sini Okay, jadi kita akan pilih embed code di sini. Okay, embed code. Alright. Okay, so kita kena, saya perlu klik dekat sini dulu. Okay, here. Okay, dan saya kena buat satu box, contoh box di sini. Okay, dan saya akan buat embed code. Okay, so di sini dia akan keluar layer, okay, artboard ataupun projects. Okay, so kita boleh embed code on the selected projects ataupun kita nak embed codes on the artboard. Okay, basically kita boleh juga
embed codes on the artboard. Okay, kalau kita nak embed codes on something, let's say shapes, kita boleh gunakan layer. Okay, kalau artboards dia akan terus tempel pada bahagian artboards. Okay, let's say saya nak tempel pada bahagian box ni. Okay, saya nak tempel pada bahagian box. So kita boleh lihatlah box yang kita dah buat tu berapa dia punya width dan juga height. Okay, berapa dia punya width dan juga height di sini. Okay, jadi untuk embed maps kita akan buka Google Maps. Okay, kita akan buka Google Maps. Okay, so ini saya record sebelum ni Alright. Okay, so kita akan type Google Maps. Okay, kita akan type Google Maps. Okay, so dari sini saya type UiTM Alor Gajah Melaka. Okay, so dia akan keluar satu panel di sini. So kita klik pada button share. Okay, kita akan gunakan embed maps. Okay, dan saya akan gunakan custom size. Okay, so kita lihat balik pada Adobe XD berapa size yang kita akan gunakan, yang sama dengan box. Okay, jadi jadi kita akan paste di sini. Okay, dan sama juga. Okay, kita akan paste di sini. Okay, dan kita akan copy HTML. Okay, dan kita back balik ke Adobe XD dan kita akan paste di sini. Okay, so sekiranya kita nak embed YouTube ataupun Google Maps, basically kita akan gunakan kod iframe. Iframe ni bermaksud kita apply satu content dalam frame lah. Okay, so that's why kita menggunakan kod iframe. Alright, so size sebenarnya kita boleh ubah je kat sini. Okay, kalau kita tak nak ubah di maps tadi, so kita boleh ubah di sinilah. Okay, so you boleh ubah di sini height and width. Okay, that's why kalau YouTube and maps memang dia akan menggunakan iframe. Okay, memang standard code dia akan menggunakan iframe. Okay, save. Okay, di sini kita tak akan nampak, kita tak boleh preview di sini, tapi kita perlu preview di browser. Okay, let's say kita nak preview di browser. Okay, so sekarang ni dia akan keluar di browser. Okay, alright, so kita akan nampak di sini Anima. Okay, so tunggu sekejap. Okay, saya nak baca maps tadi. Alright, so ini adalah box yang kita dah create tadi. So kita akan nampak, okay, maps tu dia keluar di bahagian box yang kita dah create tadi. Okay, so ini maps yang kita dah letak di dalam yang kita dah pastekan kita dah pastekan di sini tadi. Okay, yang kita dah pastekan. Okay, so terpulang kepada masing-masing nak letak di artboard. Okay, di artboard sini ataupun nak letak di satu kotak. Okay, so kalau kita letak dalam satu kotak ataupun bulatan ataupun kotak, so kita perlu letak di bahagian layer lah. Kita perlu pastekan kod tu di bahagian layer. Okay, kalau kita nak pastekan maps tu, kod tu, okay, untuk artboard pun tak jadi masalah sebenarnya. So you boleh gunakan both. Okay, either one. Okay, so ini adalah rupa dia. So kalau kita lihat di sini dia seperti live maps lah. So maps tu dia hidup. Okay, dia bukan sekadar gambar tapi kita boleh zoom. Okay, kita boleh zoom dan kita boleh okay, kita boleh zoom sebenarnya. Okay, dia ada fungsi lah. Kita boleh zoom dan kita boleh drag. Okay, so itu adalah fungsi Anima, okay, plugin untuk kita letak ataupun kita embed maps di dalam Adobe XD. Okay,
Dan satu lagi saya nak tunjukkan macam mana nak buat nak embed YouTube di dalam Adobe XD. Okey, seterusnya kita akan buka link YouTube. Okey. Untuk kita copy kod daripada YouTube video. So let's say saya ambil satu contoh yang ni. Okey. Dan saya sama juga saya akan klik button share. Okey, embed. Okey, dan saya akan gunakan kod inilah, saya akan copy. Okey. Sekiranya kita nak tukar dari segi size, kita boleh ubah secara manual jugalah di bahagian ini Alright. So back ke Adobe XD. Okay. Alright. Okay, go to Anima. Okay. And then saya akan masukkan di bahagian bawah ni. Okay. Jadi saya akan besarkan artboard. Okay, saya akan besarkan artboard ni. Okay, ke bawah. Okay, saya akan besarkan artboard ni ke bawah dan saya akan letak video ni bahagian bawah ni Jadi saya akan masukkan satu box di bahagian bawah ni. Okay, go to embed code. Alright, sebab kita nak tampal satu kod lain pada bahagian layer yang lain. This one is kotak yang berlainan daripada kotak yang atas. Okay, that's why dia akan keluar satu layer yang barulah without any codes. Okay, so paste code di sini. Okay, let's say saya nak buat dia ikut size kotak. Jadi saya akan copy balik yang ni. Okay, kita akan ubah di sini. Dan untuk dia punya height. Okay, so save. Okay, browse in, preview in browser. Okay, so kita cuba lihat di sini. Okay, refresh. Okay, so dia akan ini yang tadi kita tutup dulu yang ni. Okay, dan kita tunggu sekejap sebelum dia nak proses yang terkini lah. Okay, selepas ni kita akan check di bahagian browser konten tu dah appear ataupun tidak. Okay, so kita try to preview in browser again. Okay, kita tunggu sebentar. Alright, dia akan run di browser. Jadi kita kena tunggu sekejap lah. Okay. Alright, so kita boleh lihat di sini Alright. Okay, di artboard embed maps. Okay, this one embed maps. Okay, so ini kita tutup. Okay, so kita lihat di sini di browser. Okay, video yang kita dah attach tadi di dalam box. Okay, so kita boleh play. Okay, so dia akan keluar video tu kita boleh preview lah. Okay, so dia akan play dia akan play di browser. Okay, so sebenarnya apa yang kita buat ni tidaklah susah. Okay, tidaklah susah, kita boleh create sebenarnya, tak ada masalah. Okay, dan untuk video tadi kita boleh resize sebenarnya. Tak semestinya kita resize apabila kita nak copy baru kita resize di situ. Okay, maksudnya di Google Maps sendiri kita boleh customize dan di YouTube pun kita boleh customize. Tapi sebenarnya kita boleh adjust dari segi size tu di ruangan iframe ni. Okay, di ruangan code iframe.
Alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi tutorial pada hari ini yang berkaitan dengan bagaimana untuk buat accordion, okay, tab panel, dan macam mana kita nak install plugin Anima untuk kita apply maps dan juga YouTube di dalam Adobe XD. So diharapkan para pelajar dapat buat yang terbaik untuk paper interaktif pada minggu ini. Okay, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.